Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini secara langsung agenda Awani. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah ataupun CPI 2020 jatuh ke tangga 57 daripada 180 buah negara berbanding tangga ke 51 pada tahun 2019. Manakala kedudukan skor yang dicapai oleh Malaysia juga dalam CPI kali ini juga melihatkan bahawa skor kita 51 daripada 100 berbanding 53 pada tahun sebelumnya iaitu tahun 2019. Apa maksud indeks persepsi rasuah yang kita agak boleh katakan sedikit merosot? Dan di talian pada hari ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Mohan, Presiden TI Malaysia yang memberikan siaran secara langsung secara maya pada tengah hari tadi berkaitan dengan indeks persepsi rasuah untuk CPI 2020. Assalamualaikum Dr. Muhammad. Waalaikumsalam. Dr. Muhammad, dengan angka dan juga ranking Malaysia pada kedudukan 57, kita jatuh 6 anak tangga berbanding 51 ranking pada 2019. Apa cerita yang boleh kita bagi dengan angka ini? Okey, terima kasih. Dari sudut skor, kita jatuh 2 poin, 2 markah. Dan dari sudut ranking, kita jatuh 6 anak tangga. Tapi dari sudut skor, 2 mata itu, dia bukan signifikan dari sudut statistik. Walau bagaimanapun, dari ranking kita jatuh 6 anak tangga, ini bererti negara-negara lain telah maju dalam memerangi rasuah. Dan dalam situasi Malaysia, kita tidak banyak berusaha, terutama sekali reformasi institusi, institutional reform. Banyak yang kita belum buat. Jadi itu satu daripada sebab kita mula tengok tanda-tanda merosot. Walaupun ini tidak, penurunan dia tidak secara mendadak, tetapi ini memberi amaran kepada kita supaya kita kena berusaha lagi supaya agenda reformasi yang telah dimulakan sebelum ini atau dari kerajaan sebelum ini akan diteruskan oleh kerajaan yang kita ada sekarang. Jadi kalau usaha-usaha reformasi contohnya akta politik kewangan, political financing bill dengan IPCMC bill dan banyak juga lagi perubahan yang dijanjikan sebelum ini dan juga dia dimasukkan dalam anti rasuah nasional yang telah dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini pada tahun 2019 diteruskan. Dia ada 115 inisiatif dalam ini. Jadi satu, usaha-usaha ini perlu dibuat dan kedua, kerajaan juga harus memberi update. Maksudnya memberi contohnya dalam dashboard ke dalam website kena bagi update dari 115 inisiatif ini, apa yang telah dilaksanakan, apa yang belum lagi dilaksanakan, apakah masalah yang dihadapi dan bila akan dicapai. Jadi perkara-perkara macam ini kalau kita lebih telus lagi, kemungkinan besar kita boleh bawa balik skor kita dan ranking kita ke tahap yang lebih baik lagi. Dr. Muhammad dalam pembentangan tengah hari tadi juga dengan angka ranking 57 dan skor 51 walaupun agak kecil tetapi Dr. Muhammad menjelaskan ia tidak signifikan untuk melihat kedudukan Malaysia. Kenapa Dr. Muhammad mengatakan tidak signifikan kejatuhan 2 angka skor itu? Okey, dia kenapa saya kata tidak signifikan, dia dari segi statistik. Sebab apa? Dalam kajian yang dibuat ini, untuk setiap negara di antara 180 negara yang dibuat kajian dalam CPI ini, dia ada margin of error. That means dia ada ralat. Jadi dalam kes di Malaysia, margin of error dia itu 1.6%. Jadi bila kita jatuh 2 mata itu, jadi itu yang disebab saya menyatakan tidak berapa signifikan. Tetapi ini ada satu tanda menunjukkan kita kena cermat. Sebab kalau kita tidak ambil tindakan untuk membetulkan situasi ini, kemungkinan besar pada tahun akan datang keputusan akan merosot lagi. Itu yang saya maksudkan tadi, tidak signifikan.
Adakah juga dengan skor dua mata kita jatuh ini berkaitan dengan perubahan rejim negara kita pada Februari 2020, sebab itu ada beberapa insiden berlarutan selepas itu, antaranya kes-kes mahkamah yang berprofil tinggi, termasuk juga yang dikatakan memberi impak yang negatif kepada indeks persepsi rasuah seperti kes Riza Aziz, kes Datuk Seri Musa Aman, kes Tengku Adnan Tengku Mansor. Apa yang boleh Dr. Mohamad katakan kes berprofil tinggi dalam satu faktor juga agak positif, iaitu diteruskan seperti kes 1MDB Datuk Seri Najib, kes profil tinggi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tetapi kenapa yang ini menarik skor kita dan ranking kita? Ya, kalau kita balik semula pada kejayaan kita pada tahun 2019, satu daripada sebab mata untuk Malaysia naik dan juga ranking kita naik 10 anak tangga pada tahun 2019, punca dia sebab kerajaan waktu itu mengambil tindakan yang tegas dan agenda dia untuk memerangi rasuah dan kes-kes profil tinggi, banyak yang mereka yang dituduh dibawa ke mahkamah. Dan itu satu daripada sebab kita mencapai kejayaan pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, satu daripada sebab bila rejim bertukar, pendapat golongan yang di interview ini, terutama sekali orang dari golongan penyaga dan juga expert dan sebagainya, mereka tak confident adakah kerajaan sekarang meneruskan agenda yang seperti kerajaan sebelum ini. Dan itu satu dari sebab. Dan yang kedua, bila beberapa kes profil tinggi diberikan pembebasan, lepaskan tanpa pembebasan, iaitu DNAA, discharge not amounting to acquittal, terutama sekali kes profil tinggi Riza Aziz dan Tengku Datuk Musa dan sebagainya, di mana dia ada lebih dari 40 charge dan semua dilepaskan begitu saja. Jadi peringkat confidence itu merosot. Jadi itu satu daripada sebab kenapa kita mula tengok tanda-tanda markah kita mulai menurun. Jadi memang betul itu satu daripada sebab kenapa kita merosot. Adakah Dr. Mohamad juga ingin mengatakan bahawa dari indeks CPI 2020 ini, political will dan juga konsistensi kerajaan terutamanya untuk memerangi rasuah, membantras rasuah tidak sustainable, tidak konsisten berbanding permulaan pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP yang dilaksanakan oleh kerajaan PH dan juga ataupun dia serentak dengan kes berprofil tinggi seperti YMDB dibawa ke mahkamah. Jadi adakah dengan pertukaran rejim juga melihat bahawa kerajaan tidak serius ataupun bermusim dalam menangani isu rasuah? Ya, dalam situasi ini, saya perlu tekan di sini, bila kerajaan baru Perikatan Nasional ini dibentuk, memang kerajaan mengatakan Pelan Anti Rasuah Nasional ini akan diteruskan. Jadi ini isu yang positif. Yang kedua yang positif ialah berkenaan dengan akta tanggungjawab korporat, iaitu corporate liability, tanggungan korporat, di mana penguatkuasaan pada 1 Jun 2020. Jadi kerajaan baru terus kekalkan. Jadi ini isu-isu positif yang ditunjuk oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi dalam Pelan Anti Rasuah ini, momentum dia seolah-olah berkurangan. Sebelum ini kita dapat maklumat dari kerajaan sebelum ini, mereka mencapai 25 matlamat dan seterusnya 26 matlamat dan sebagainya. Hari ini kita tidak dapat tahu setakat di mana mereka mencapai inisiatif 115 ini. Jadi pada pagi tadi bila kita keluarkan keputusan ini, satu daripada cadangan dari kami ialah supaya kerajaan sekarang buat satu bentuk dashboard dalam website dan sebagainya, supaya rakyat dan masyarakat semua boleh pandang pada dashboard ini dan dapat tahu up to date. Jadi bertukaran rejim ini menampakkan seolah-olah momentum dia sudah menurun. Itu satu daripada sebab. Dan kita faham juga situasi kerajaan sekarang sebab dia terlalu
terlibat sangat dengan isu COVID-19 dan mengatasi masalah COVID-19. Jadi fokusnya mungkin tidak sebanyak pada memerangi rasuah. Jadi itu mungkin satu daripada sebab. Jadi kita harap walaupun kes penularan wabak COVID-19 ini terus menjadi isu dan membesar, tetapi isu memerangi rasuah ini diberi tumpuan dan kita harap dengan itu boleh maju pada tahun depan, insyaAllah. Apa yang perlu diberi perhatian oleh pihak dan juga semua pihak stakeholders dalam isu indeks persepsi rasuah, Dr. Mohammad? Kalau kita ingin lihat penambahbaikan ataupun ranking skor kita bertambah baik untuk 2021, kena kita tahu pandemik ini akan berlarutan hingga makan tahun. Tetapi tumpuan kepada rasuah seolah-olah kurang ataupun fokusnya hilang momentum. Jadi apa yang dirisaukan oleh Dr. Mohammad dan juga TI Malaysia supaya kita kembali melihat isu ini sebagai satu core ataupun base yang penting untuk kita memperbaiki skor dan ranking pada tahun hadapan? Okey, untuk memperbaiki skor dan ranking kita, pertama pihak penguasa iaitu SPRM, kita perlu memberi sokongan pada mereka 100%. Bukan saja dari kerajaan dan juga dari rakyat dan penjawat awam. Sekiranya kita tahu, sekiranya ada orang terlibat dalam isu rasuah, kita kena berani membuat laporan supaya pihak SPRM boleh ambil tindakan. Itu satu. Yang kedua, yang cukup lagi penting ialah isu ketelusan. Dan ini perlu datang dari kerajaan sendiri sebab banyak lagi isu yang perlu. Contoh pagi tadi saya sebut, isu kereta api kelajuan tinggi, HSR dengan Singapura, projek ini dibatalkan. Dan isu yang timbul ialah berapa pampasan kita perlu bayar untuk negara Singapura. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri menyatakan ada klausa rahsia dalam agreement. Memang kita faham klausa ini tidak boleh kita ambil perhatian, kita perlu ambil perhatian. Tapi dalam isu ini, compensation atau pampasan yang akan dibayar pada negara lain dari pembayar cukai, taxpayers money. Jadi rakyat ada hak untuk tahu berapa yang dibayar ini. Jadi dalam situasi ini kita menyeru kerajaan supaya berunding dengan Singapura untuk mendapat kebenaran khas untuk benda ini supaya ada ketelusan. Itu satu daripada contoh. Yang lagi satu yang kerajaan perlu buat ialah isu-isu lama. Contohnya isu wang kelian, human trafficking, isu air di Sabah, dan juga di kapal littoral combat ship yang ada isu baru-baru ini. Yang ini semua rakyat perlu diberitahu. Stakeholder ini kena diberitahu dari masa ini kita sedang buat siasatan, apa peringkat dia dan sebagainya. Jadi ketelusan seperti ini, bila kerajaan dapat memberi update untuk stakeholder ini, pasti skornya akan naik. Jadi itu satu daripada cadangan kita. Dan juga yang penting sekali ialah buku yang saya kata pagi tadi, iaitu buku National Plan Anti Rasuah ini cukup penting. Sebab buku ini, dalam buku ini segala-gala program dan cadangan untuk 3 tahun, 5 tahun ini semua dah lengkap dah. Jadi perkara itu satu yang perlu kerajaan terus fokus. Jadi kalau benda-benda ini kita buat, insyaAllah skor kita dan juga ranking kita akan naik pada tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Okey, Dr. Mohammad tunggu di talian melalui Skype. Kita rehat dahulu. Selepas ini saya nak tahu beberapa lagi perkara berkaitan dengan CPI 2020 ini kerana banyak sekali indeks yang diguna pakai oleh TI dalam mendapatkan skor dan juga ranking. 9 survey yang dilakukan tetapi tidak dijelaskan dalam pembentangan tadi, dan dari 9 itu 4 ranking kita jatuh. Jadi apa maksudnya berkaitan dengan competitiveness index, berkaitan dengan V demokrasi dan sebagainya? Apa maksud yang boleh Dr. Mohammad jelaskan dalam ranking yang kita dapat pada hari ini? Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Dr. Muhammad Mohan, TI Malaysia, Presiden TI Malaysia. Dr. Muhammad, dalam indeks persepsi rasuah kita faham seringkali diangkat sebagai satu survey ataupun persepsi yang diangkat oleh TI International dan juga TI Malaysia. Tetapi kita tahu juga dari pembentangan tadi kita ada 9 lagi survey yang menyokong kepada indeks persepsi rasuah ini. Kenapa kita tidak juga memfokuskan kepada survey-survey yang lain ini, Dr. Muhammad? Okey, di survei yang 9, jumlah dia 13. Ini untuk seluruh dunia. 13 survei. Yang untuk di Malaysia kita ambil 9. Kenapa 9? Sebab ini bergantung pada organisasi itu. Untuk tengah-tengah negara dia buat survei itu untuk tahun ini, mungkin tahun depan dia tak buat. Jadi untuk Malaysia hanya yang 9 saja kita ambil kira sebab mereka memasukkan Malaysia dalam survei mereka. Itu sebab ada 9. Tetapi saya ingin menekankan di sini, CPI ini cuma satu sahaja daripada survei yang banyak dari pelabur asing yang dia gunakan. Pelabur asing cuma bukan saja tengok CPI, mereka akan juga tengok report-report lain. Contohnya yang dibuat oleh Bank Dunia, World Bank, country competitiveness, jadi dan sebagainya. Jadi banyak lagi ada survei lain. Tapi untuk CPI, cuma yang 13 ini saja yang ditetapkan oleh Sekretariat kita untuk dimasukkan dalam CPI. Adakah dari persepsi pelabur asing mengikut survei IMD World Competitiveness itu, kalau 2019 kita mendapat 56 ranking, pada 2020 kita jatuh kepada 51. Adakah ini juga antara faktor menyebabkan ia menarik kepada persepsi indeks rasuah kita? Kerana ini penting untuk dilihat oleh pelabur. Bagaimana Malaysia berada di ranking untuk menarik pelabur asing. Adakah begitu, Dr. Muhammad? Ya, bila ranking dia jatuh, memang pelabur asing akan melihat. Tapi saya ingin menjelaskan di sini, mereka pelabur asing bukan saja melihat pada keputusan yang diberi oleh organisasi-organisasi seperti ini dan saja. Dia melihat secara menyeluruh CPI Index sebelum mereka membuat keputusan. Yang lagi satu saya nak tekankan di sini, satu daripada survey contohnya, variety of democracy. Kalau kita tengok berbanding dengan 2019 dengan 2020, markah kita merosot. Kenapa? Sebab dalam variety of democracy organisasi ini, dia banyak melihat pada parliamentary demokrasi di negara kita. So contohnya sekarang, untuk tahun 2020 memang markah kita merosot. Yang kita bimbang sangat ialah pada 2021. Sebab buat masa ini, sebab darurat, parlimen tidak bersidang. Parlimen dan juga diadu-nadun semua dibatalkan. Dan kalau ini berlanjutan untuk sampai bulan Ogos dan sebagainya, hampir 8 bulan itu hilang. Jadi kita risau macam organisasi seperti ini akan memberi markah yang lebih rendah lagi pada tahun 2021. Jadi kita harap kerajaan mengambil kira perkara macam ini dan kita harap Parlimen dapat bersidang semula cepat mungkin. Satu lagi survei yang dilakukan dalam 9 survei yang disebut oleh CPI itu, Political Risk Asia, Consultant Asia, kita juga jatuh skor daripada 46 ke 35 dan dari semua 9 survei ini 4 kita jatuh. Jadi apa yang dibimbangkan dan apa sebenarnya Dr. Muhammad boleh jelaskan berkaitan dengan ekonomi risk, political economy risk dan akan jatuh kerana kita tahu ini era pandemik, darurat menggantung Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dan ini akan digunakan alasan besar oleh pihak kerajaan. Ya, memang bukan saja di Malaysia, banyak lagi negara di waktu pandemik ini mereka mengeluarkan package stimulus. Ini bukan saja di Malaysia, banyak negara dari Amerika Selatan ke Eropah dan seluruh dunia, semua kerajaan mengeluarkan package stimulus ini. Dan seperti yang berlaku di Malaysia juga, banyak negara mereka atas alasan penularan wabak COVID-19 ini dan kemerosotan ekonomi, banyak negara-negara mengeluarkan stimulus package ini tanpa check and balance, sembang dan imbang itu tidak ada.
dan tidak ada perbahasan dalam parlimen dan terus dikeluarkan stimulus package ini. Jadi perkara-perkara seperti ini juga menjadi punca sebab markah kita berkurangan. Itu sebab pada pagi ini bila kita keluarkan keputusan ini, antara cadangan dari kami ialah menambahkan lagi ketelusan. Parti politik dari dua-dua pihak, pembangkang maupun pemerintah, kita perlu spirit bipartisan politik bipartisan. Maksudnya dua-dua political divide itu dia berbincang dengan yang baik, buat yang terbaik untuk negara. Jadi ketelusan itu satu daripada isu yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Itu satu daripada perkara yang boleh dibuat dengan segera. Di ASEAN, Singapura berada di ranking nombor 3 dan ini sentiasa kataupun didambakan oleh kita sebagai yang melihat bagaimana persepsi rasuah perlu diperbaiki dan benchmarknya perlu melihat Singapura. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita berada di 57 rankingnya, kita kalah kepada Poland, Dr. Muhammad, di ranking 45. Kita kalah kepada Rwanda, ranking 49. Kita kalah pada Malta 49. Botswana pun lebih baik 35. Jadi kenapa kita perlu bekerja keras untuk melihat bahawa Malaysia sebuah negara moderate, negara Islam, negara yang ingin menjadi tumpuan pelabur asing dan juga memberi hak yang upaya kepada rakyatnya perlu berada lebih baik dari negara-negara yang kita sebut tadi. Ya. Memang di ASEAN kita jauh ketinggalan di belakang Singapura. Dan itu satu daripada isu bagaimana Singapura boleh berjaya manakala kita masih ketinggalan jauh. Jadi satu daripada isu kenapa kejayaan Singapura ini bukan perkara baru. Dari lama lagi mereka ambil tindakan yang tegas, tak kira siapa. Ada pernah berlaku ada cerita, ini cerita sebenar. Ada satu menteri di Singapura melawat pergi bercuti di luar negara dan segala kos dia dibayar oleh satu syarikat. Berarti ada hubungan dengan menteri dalam projek dan sebagainya. Sebaik saja beliau turun dekat airport di Singapura, beliau terus ditahan oleh pihak penguatkuasa. Dan mereka terus beliau dituduh dan lepas itu dibawa ke mahkamah dan dipecat lepas itu. Jadi oleh sebab situasi seperti ini di Singapura, struktur dia dah mula dari lama dan kita perlu mengambil itu sebagai tauladan untuk memajukan situasi kita di negara ini. Lagi satu saya nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan negara-negara Islam. Pagi tadi bila kita membentangkan keputusan, kita juga menekankan isu ini. Dari segi negara-negara Islam, kita jauh di belakang. Yang pertama sekali ialah UAE, United Arab Emirates. Kita juga di belakang dari Qatar dan juga negara-negara lain. Jadi kita harap sebagai negara Islam, kita majoriti di sini 60%. Jadi kita harus mengambil tindakan lebih lagi supaya kita dapat maju. Kalau boleh kita perlu jadi nombor 1 di kalangan negara-negara Islam dalam memerangi rasuah ini. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Mohan, Presiden TI Malaysia. Itu saja kita membuat analisis berkaitan dengan Indeks Persepsi Rasuah 2020 dan kita akan memberikan cerakin yang lebih padat perbincangan-perbincangan di Esrawani sama ada di Bulletin Awani dan juga program-program Bual Bicara Esrawani. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.